Hai, saya Aini binti Muhammad Zamin Nizam. Hai, saya Dana Safia binti Nazairi. Hai, saya Ifan Nadia binti Mazin. Jadi hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Hei, Pemahal! Kau ibu anakku! Jangan jejak kaki di rumahku! Balik! Bayangkan, anda seorang gadis berusia 18 tahun dimaki, dicaci, dihina seperti itu oleh kerana perkara yang bukan kesilapan anda. Itulah yang berlaku kepada watak utama novel yang kami pilih untuk tugasan ini, iaitu Songket Berbenang Emas, karya Khairuddin Ayub. Novel Songket Berbenang Emas mengisahkan tentang seorang gadis bernama Dahlia. Dahlia merupakan seorang anak sulung dan juga pelajar STPM. Akademiknya bagus dan dia juga merupakan anak yang sangat baik. Namun, Dahlia mula menghadapi kesusahan dan pelbagai masalah dalam keluarganya sehingga menyebabkan dia terpaksa keluar dari asrama semata-mata untuk menjaga adik-adiknya kerana ibunya dimasukkan ke hospital atas sebab sakit mental dan ayahnya masukkan ke hospital juga kerana dipatuk ular. Meskipun banyak dugaan dan musibah dihadapi oleh Dahlia, dia tetap tabah. Tekanan hidup Dahlia bertambah apabila hubungannya dengan Azhari dipandang serong oleh jirannya. Suatu hari, adik Dahlia iaitu Abu Bakar telah menjumpai 2 biji telur ayam berwarna hitam dan mengandungi bahan-bahan aneh di kawasan rumah mereka. Sejak peristiwa tersebut, keadaan ibu Dahlia semakin pulih dan nenek Dahlia juga tidak membenci keluarganya. Dan akhir sekali, hidup Dahlia semakin gembira dan dia dipilih untuk melanjutkan pelajaran ke Jepun. Begitulah sinopsis bagi novel Songket Berbenang Emas. Antara watak utama dalam novel ini adalah Dahlia, Embong dan Salihah. Dahlia iaitu pelajar tadi yang juga merupakan anak sulung kepada pasangan Embong dan Salihah. Dia bersekolah di Sekolah Menengah Perempuan Temenggung Ibrahim di tingkatan 6 dan dia seorang pelajar yang sangat cemerlang tetapi mengalami kemerosotan akademik sejak berlakunya masalah di dalam keluarganya, dan dia sangat bertanggungjawab dengan keadaan adik-adiknya. Dia seorang yang tabah dan berani untuk melakukan perkara selagi itu boleh membantu orang lain. Watak utama yang kedua, Embong. Embong merupakan ayah kepada Dahlia dan juga suami kepada Salihah. Beliau bertanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga dan sentiasa sabar menghadapi dugaan meskipun isterinya sakit, dia sendiri dipatuk ular dan tidak disukai oleh ibu mertuanya. Dan watak utama yang ketiga, Salihah. Salihah iaitu ibu kepada Dahlia, isteri kepada Embong. Salihah ini telah hilang ingatan akibat disihir oleh orang yang tidak diketahui yang mempunyai ketidakpuashatian kepada mereka. Salihah pada asalnya merupakan seorang isteri yang sangat baik dan taat kepada suaminya, tetapi telah berubah sikap sejak disihir. Baiklah, seterusnya latar masyarakat di dalam novel Songket Berbenang Emas. Latar masyarakat dalam novel ini adalah pertama, masyarakat yang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Sebagai contoh, Abu Bakar, adik Dahlia. Dia suka berfoya-foya dengan rakan-rakannya dan tidak mahu membantu keluarganya yang dalam kesusahan. Malah, dia mencuri kambing ayahnya sendiri kerana ingin menggunakan duit itu untuk kegunaan sendiri. Seterusnya, masyarakat yang tabah dalam menghadapi musibah. Sebagai contoh, Embong yang tabah meneruskan kehidupan walaupun dicemooh oleh ibu mertuanya kerana kemiskinannya. Dan yang ketiga, masyarakat yang insaf akan kesilapan. Kita dapat lihat pada watak Abu Bakar yang akhirnya insaf terhadap pelakuannya yang banyak membuang masa dan tidak membantu keluarganya selama ini. Begitu juga pada watak Nek Kiah yang mula sedar akan kesilapannya
kekejamannya terhadap Dahlia dan keluarganya kini telah tinggal bersama Dahlia dan menyayangi mereka seperti keluarga sendiri. Plot climax di dalam novel Songket Berbenang Emas ini adalah apabila Abu Bakar, adik Dahlia, menjumpai kain merah yang hampir reput yang membungkus telur ayam. Di dalam telur ayam tersebut mengandungi jarum peniti, cincin, pasir dan paku. Dahlia menyuruh Abu Bakar membuang barang itu ke dalam sungai. Dan setelah barang itu dibuang, keadaan Ibu Dahlia semakin pulih. Jadi ini menunjukkan bahawa keluarga dia telah disihir dan keadaan neneknya juga telah semakin baik. Kesakitannya semakin berkurang dan neneknya mula insaf dan tidak lagi membenci keluarga Dahlia. Selesai sedikit sebanyak tentang sinopsis latar masyarakat dan watak-watak di dalam novel Songket Berbenang Emas. Jadi pada pembentangan kali ini, saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan analisis dan kritikan bagi novel Songket Berbenang Emas ini. Pertama sekali, apakah itu kritikan sastra? Menurut Hashim Awang 1985, kritikan kesusastraan ialah usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. Jujur di sini bermaksud jujur di sini adalah untuk mengetahui atau menilai sama ada sesebuah karya itu bermutu atau tidak. Dan sebagai pengkritik, kita haruslah adil, benar dan sah dalam membuat kritikan. Saya serahkan kepada sahabat saya, Ifan Nadia, untuk menerangkan kritikan beliau. Okey, jadi kali ini saya ditugaskan untuk membentangkan mengenai kritikan sanjungan. Apa itu sanjungan? Seperti yang sudah kita tahu atau kita pernah alami sendiri dalam kehidupan, sanjungan ini boleh membawa maksud pujian atau rasa kagum terhadap individu tertentu. Secara mudahnya, kita senang dengan tindakan individu tersebut, sama ada dari segi sikap, gaya bahasa atau banyak lagi. Jadi sejajarlah dengan topik yang ingin saya pertengahkan, iaitu kritikan sanjungan terhadap novel yang kami pilih, iaitu bertajuk Songket Berbenang Emas. Sudah semestinya pertama sekali sanjungan sepenuhnya saya berikan kepada karya dan pengarangnya yang telah menyelahkan idea bernas dan menampilkan elemen-elemen menarik dalam karya ini yang mungkin dapat kita contohi dalam kehidupan. Baiklah, seperti yang sudah dimaklumkan, tema novel ini adalah berkaitan kecekalan seorang remaja dalam menempuh sebarang dugaan yang dihadapi. Cerita ini telah membangkit semangat pembaca mengenai kisahnya dari perwatakan yang negatif dan akhirnya bertukar pada positif di hujungnya. Ia juga kebanyakan menekankan mengenai topik-topik kesihatan mental dan kemiskinan masyarakat. Baiklah, mari kita teruskan dengan watak utama yang saya ingin tekankan pada hari ini yang boleh kita berikan setinggi pujian, iaitu watak Dahlia. Antara sebab saya memilih watak ini sebagai kritikan sanjungan adalah kerana sikapnya yang sangat bertanggungjawab dan berani. Menurut rujukan saya, pada bab yang ke-7, terdapat peristiwa di mana watak Said yang bergelut dengan arus dan situasi tersebut telah dilihat oleh Dahlia sendiri. Tanpa berfikir panjang, gadis itu telah pun bergegas untuk cuba menyelamatkan Said dengan beraninya. Namun, arus tidak dapat dihalang daripada menarik Said dan akhirnya Said lemas. Bukan itu sahaja, disebabkan situasi tersebut, Dahlia juga telah pun dituduh sebagai punca Said mati kelemasan dan dicaci sewenang-wenangnya. Di sini sekali lagi kita boleh memberi pujian kepada sikap Dahlia di mana dia tetap berdiam dan tidak melawan apa yang diperkatakan agar tiada mana-mana perbalahan yang lebih besar berlaku. Jadi berdasarkan beberapa peristiwa yang saya perkatakan sebentar tadi, bolehlah kita jadikan sikap-sikap Dahlia itu sebagai teladan yang baik dan diterapkan dalam diri kita. Saya serahkan seterusnya kepada rakan saya. Baiklah, saya akan sambung kritikan seterusnya, iaitu kritikan teguran.
Kritikan teguran bermaksud mengkritik dan memberi peringatan secara ikhlas. Oleh itu, kritikan teguran praktikal kerana pengkritik melaksanakan tulisannya dengan lebih berimbang bagi menyatakan keistimewaan, kekuatan sesebuah teks dan serentak menunjukkan kelemahan. Bukan itu sahaja, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, teguran membawa maksud perbuatan menegur atau menyapa yang dipersembahkan dalam pelbagai bentuk seperti celaan, ajaran, cerca dan petunjuk. Merujuk Komsas yang kami rujuki iaitu Songket Berbenang Emas, saya telah mengenal pasti beberapa kritikan teguran yang terkandung di dalam cerita tersebut. Antaranya ialah penampakan unsur mistik di mana pada mulanya Ibu Dahlia tiba-tiba sahaja menjadi gila dan dimasukkan ke dalam hospital. Keadaan kemudian menjadi semakin pelik apabila binatang yang berbisa iaitu ular telah mula mengganggu keluarga mereka. Semuanya terungkap apabila adik Dahlia iaitu Abu Bakar telah menjumpai kain kuning yang usang telah ditanam di bawah rumah mereka. Peristiwa ini menarik perhatian saya kerana semua perkara pelik dan malang yang berlaku dalam keluarga Dahlia secara bertimpa-timpa seolah-olah seperti dirancang. Disebabkan unsur misteri dan mistik yang telah digunakan, ianya terlalu sensitif sehingga dapat menimbulkan kepercayaan takyul kepada diri pembaca itu sendiri. Selain daripada itu, elemen teguran lain termasuk pendidikan adalah segala-galanya. Contoh peristiwa Komsas yang berkait ialah Dahlia yang sanggup berkorban dengan keluar dari asrama kerana ingin menguruskan adik-adiknya yang masih kecil setelah ibunya dimasukkan ke dalam hospital akibat kemurungan. Walaupun pemeriksaan STPM hanya tinggal beberapa bulan sahaja lagi, Dahlia selaku anak sulung tidak mementingkan dirinya sendiri dan sanggup berkorban dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga. Pada bahagian ini, ayahnya, Embong, perlulah memberikan Dahlia ruang untuk belajar. Bukan itu sahaja, Tauke Lim juga menyumbangkan sedikit wang kepada Dahlia apabila dia berjaya melanjutkan pelajarannya ke Jepun. Kita dapat lihat di sini bahawa pendidikan adalah amat penting bagi setiap manusia kerana pendidikan akan menjamin masa depan anak-anak remaja, terutamanya remaja seperti Dahlia. Kembali lagi episod kedua bersama saya, iaitu saya ingin meneruskan mengenai kritikan saranan. Kritikan saranan adalah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan ini mengalirkan nilai yang positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik sendiri. Berdasarkan analisis Songket Berbenang Emas, antara kritikan saranan yang telah dikenal pasti adalah tentang simbolik mengenai perkara syirik. Antara contoh peristiwa ialah Abu Bakar yang menjumpai 2 biji telur yang mengandungi jarum, cincin, pasir dan 2 bilah paku di bawah lubangnya. Pada pendapat saya, contoh peristiwa tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam kerana unsur syirik merupakan amalan yang tidak sihat dan dilarang dalam agama Islam. Kritikan saranan yang seterusnya ialah mengenai unsur fitnah yang dinyatakan. Contoh peristiwanya ialah apabila Dahlia yang dituduh membunuh Said kerana gagal menyelamatkannya. Saya berpendapat bahawa contoh peristiwa tersebut tidak sesuai untuk bacaan pelajar. Hal ini kerana memfitnah tanpa unsur periksa merupakan perkara yang negatif dan boleh menyebabkan kesalahfahaman. Baiklah, saya tutup kisah kritikan saranan ini dengan cerita yang tergantung. Pengarang menimbulkan tanda tanya kepada pembaca dan menjadi persoalan kepada pembaca. Hal ini menimbulkan kekecewaan kepada pembaca untuk mengetahui apakah yang bakal berlaku seterusnya kepada Dahlia selepas menyambung pelajaran ke Jepun. Pada saranan saya, sepatutnya pengarang perlulah menghabiskan ceritanya dengan menyambung cerita setelah kepulangan Dahlia dari Jepun. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Baiklah, sudah semua kita perdengarkan. Jadi kali ini saya ditugaskan untuk membuat sedikit rumusan yang berkait dengan novel ini. Jadi, ingin saya tekankan pengajaran yang terdapat dalam novel ini ialah kita mestilah berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh, Dahlia yang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan sebaik mungkin.
dalam hal pelajaran, dia mendapatkan nota daripada kawan-kawannya kerana dia ketinggalan pelajaran setelah dia melawat emaknya di Hospital Taman Bahagia. Berdasarkan peristiwa ini, janganlah kita menggunakan masalah sebagai alasan untuk bermalasan belajar. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.